A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sambung pelajaran kita insya-Allah. Minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan ismul fa'il, nama pelaku, dan juga ismul maf'ul, nama yang kena laku, yang kena buat. Gitu ya. Ya, ada dua kaedah yang penting yang kita belajar dalam kaedah yang lepas, iaitu ismul fa'il, ismul maf'ul. Di dalam Al-Quran, ini contoh dalam Al-Quran ya. Da'ufat talibu wal matlubu. Talibu, ini ismul fa'il. Talibu. Al-matlubu, ini ismul maf'ul. Dengan makna ismul fa'il maknanya apa tu? Yang meminta. Wal matlub, yang diminta. Itu dia. At-talib wal matlub. Okey, dia punya apa? Ismul fa'il. Okey. Ya, kita ulang kaji balik insya-Allah. Yang ni mazlum. Ni ismul apa nama dia? Ismul fa'il ke ismul maf'ul? Mazluman. Bagi hujung kita tak perlu kita pedulikan lagi. InsyaAllah. Mazluman. Ismul fa'il ke ismul maf'ul? Ismul maf'ul, dengan makna yang dizalimi. Wazan nombor 1 iaitu maf'ul. Mazlum. Baik, kalau kita nak kata ismul fa'il, macam mana daripada mazlum itu? Kita akan sebut zalim, zalimun, zalim, orang yang zalim. Mazlum, orang yang dizalimi. Gitu. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maghlub. Maghlub ni root dia daripada perkataan ghalaba. Ghalaba maknanya menang. 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 Kalau maghlub, orang yang kalah. Kalau maghlub, isim maf'ul, orang yang kalah, orang yang tewas. Inni maghlub, aku ini orang yang tewas. Maghlub, orang yang tewas. Kalau isim fa'il, ghalib, orang yang menang pula. Begitu ya, dia punya satu yang membuat, satu yang kena buat. Inni maghlubun fantasir. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kalimah ma'kul, cuba tengok ma'kul ya. Ma'kul, isim apa? Isim fa'il ke isim maf'ul? Ismul maf'ul. Daripada akala jadi ma'kul atas wazan maf'ul. Terjemahnya bagaikan jerami yang dimakan. Ma'kul, dimakan. As-sabirin, ini turutan ayat di dalam surah dalam Quran ya, iaitu as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Ni semua ini adalah ismul fa'il, kecuali ashar ni lah. Ni bukan ya. Kita ada berapa perkataan tu? 1, 2, 3, 4, 5 perkataan itu semuanya ismul fa'il. Ismul fa'il. Sabir, daripada sabara. Sabir, orang yang bersabar. Sadiq, daripada sadaqa. Sadiqin, orang yang bersifat benar. Qanitin, qanit, kalau ramai qanitin, daripada qanata, maknanya orang yang taat. Wal munfiqin, daripada anfaqa, itu wazan nombor 2. Untuk wazan nombor 2, kita tandakan dia mu. Untuk katakan isim fa'il, mu. Kalau anfaqa, munfiqin, munfiqun, itu adalah ismul fa'il wazan nombor 2. Mustaghfirin, daripada istaghfara nombor 9. Tak mu depan, jadi mustaghfirin, orang-orang yang minta ampun. Jadi semua tu adalah ismul fa'il. Tapi bentuk dia berbeza. Sebab yang ini as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin ni wazan nombor 1. Yang munfiqin, mustaghfirin ini wazan nombor 2 dan seterusnya. Ada nombor 2, ada nombor 9. Itu cara bentuk ismul fa'il.
Idza mittum wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Mab'utsun. Isim apa nama dia mab'utsun ni? Ismul fa'il, insyaallah ya. Ismul fa'il. Mab'utsun, ismul fa'il. Daripada ba'asa. Kemudian dia jadi mab'uth. Mab'uth, yang diutuskan, gitu. Inna lamab'utsun, kamu diutuskan atau dibangkitkan. Dalam ayat yang surah Al-Kafirun, wala ana abidum. Abidun, isim apa ni? Abidun isim fa'il. Wala ana abidun ismul fa'il. Ismul fa'il tu abidun tu. Wala ana abidum. Dan bukanlah aku ni penyembah, tukang sembah, gitu ya. Abidun. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Ya Allah, banyak ni isim fa'il. Ini musallin isim fa'il, musallin isim fa'il daripada salla yusalli. Orangnya letak kamu sebab dia wazan nombor 4. Musallin, orang yang solat. Yang ini pula sahun, ini orang yang lupa, daripada saha, orang yang lupa jadi sahun, isim fa'il. Narullahil muqadatu allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Cuba tengok perkataan muqadah. Isim apa ni? Ismul maf'ul. Ini untuk ayat yang surah Wailul likulli humazatil lumazah ya, surah Al-Humazah. Ini adalah contoh ismul maf'ul daripada wazan nombor 2 ke atas. Muqadah daripada auqada. Muqsadah daripada ausada. Mumaddadah daripada maddada. Mumaddadah itu ismul maf'ul, yang dinyalakan, muqadah. Yang ditutup, muqsadah. Yang dipanjangkan, mumaddadah. Yang dipanjangkan. Semua itu ismul maf'ul. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum au mu'azzibuhum. Tengok tu perkataan muhlikuhum, mu'azzibuhum. Ini semua ismul fa'il. Ismul fa'il ya. Daripada ahlaka yuhliku muhlikun. Azzaba mu'azzibun. Jadi azzaba ismul fa'il. Okey, baik. Saya ingat jelas tu kan ismul fa'il ni kan. Kalau kita tengok dalam surah, sebagai orang kaji insya-Allah sebelum kita masuk belajar baru insya-Allah. Tengok surah Al-Kafirun, nama surah pun surah Al-Kafirun. Nama surah pun, nama surah ni ismul fa'il ke ismul maf'ul? Ismul fa'il daripada wazan nombor 1. Kafara, yakfuru, kafirun, orang yang kafir. Al-kafiru, orang yang kafir itu. Al-kafiruna, orang-orang yang kafir itu. Al-kafiruna. Jadi dia apabila dah jadi isim fa'il tu, kita boleh letak lam ke kalau nak khususkan dia. Letakkan waw nun untuk ramaikan dia. Macam tu cara dia insya-Allah insya-Allah. Nak perempuankan dia tambahkan ta, al-kafiratu. Jadi suratul kafirun ya. Surah pada bercerita disebut di dalamnya perkataan al-kafirun. Naam. Qul ya ayyuhal kafirun. Terjemahnya wahai orang-orang yang kafir, non-believers. Gitu lebih kurangnya ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Daripada fi'il madhi kafara yakfuru fahuwa kafirun. Gitu biasanya orang tasrif macam itulah tradisionalnya. Kafara yakfuru ukfur fahuwa kafirun. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, kemudian ismul maf'ul. Qul ya ayyuhal kafirun, orang-orang yang kafir. La a'budu ma ta'budu. Ini fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Tidak aku sembah apa yang kamu sembah. Wala antum
Abiduna ma a'bud. Dan kamu pula bukanlah penyembah orang yang aku sembah. Bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Dia kalau kita tengok terjemahan ya, tapi untuk pengetahuan kita, insyaAllah untuk pengetahuan kita, tengok terjemahan surah Al-Kafirun. Tengok ya. Untuk kita faham apa maksud abidun, abid. Ini isim apa ni? Abidun, abid. Aku bukan penyembah. Dan kamu pula bukan orang-orang yang menyembah. Ini ismul fa'il. Ismul fa'il. Ini fa'il madhi, ini fa'il mudhari'. Okey. Kita satu nak bagi pengetahuan kita kan, untuk pengetahuan kita insya-Allah. Ismul fa'il ni dia peranan dia luas dalam bahasa Arab ni kan. Kita tengok translate. Kita tengok translation ni kan. Surah ataupun terjemahan bahasa Melayu kita tengok. Terjemahan surah Al-Kafirun. Kafirun. Okey, baik. Tengok terjemahan surah Al-Kafirun insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa Melayu. Tengok terjemahan dia. Kita nak belajar sikit apa yang dia maksudkan dengan ismul fa'il tu kan. Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ini bukan perbuatan lagi lah. Ia dah jadi ismul fa'il, orang-orang yang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Okey, itu dalam perbuatan lah. La a'budu, aku tidak sembah. Aku kat sini fi'il madhi, fi'il mudhari', fa'il dhamir mustatir taqdiruhu ana. Baik. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tak mahu menyembah apa yang aku sembah. Mana ism fa'il tak keluar kat situ? Penyembah tak ada. Tak apa, kita tengok dulu insya-Allah. Wala ana abidum ma abadu, dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. Wala antum abiduna ma, dan kamu pula tidak mahu beribadat dengan cara kamu beribadat. Tengok English punya. English macam mana dia tulis English kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk pengetahuan kita buat nota sikit insya-Allah. Mungkin dalam buku kita tu tak ada. Okey. Tengok dia punya terjemahan Inggeris ya. Terjemahan Inggeris ni macam bahasa lama sangat ni. Okey gini. Terjemahan Inggeris kan? Ini bahasa apa tu? Bahasa Shakespeare rasanya ni. Nor will ye worship that which I worship. Tak apalah. Dia gini ya, satu ilmu kita buat nota sekali insya-Allah. Ismul fa'il ni dia boleh bermakna will, akan. Dia boleh bermakna akan. Maksudnya wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu pula tidak akan sembah apa yang aku sembah ni. Kamu pula tak akan sembah apa yang aku. Ia maknanya tak akan. Benda tu bukan tak akan, benda dalam proses. Wala, jadi tak akan sebab adalah. Abidun ni maksudnya akan menyembah. Dia dalam bentuk maknanya benda tu confirm akan menyembah. Gitu. Ataupun dengan makna dalam proses untuk menyembah, dalam proses. Dia panggil abidun. Itu dia makna ismul fa'il. Benda tu akan berlaku. Benda tu akan depan, masa depan. Ada orang kata kenapa kita tak guna fi'il mudhari' lepas tu letak sa. Wala antum sata'budu nama a'bud. Dia dalam Quran dia lebih guna untuk memberi makna benda tu dalam proses akan berlaku. Dia guna fi'il, dia guna ismul fa'il. Contoh di dalam Quran lagi, tengok contoh dalam Quran ya. Contoh dalam Quran, contohnya Allah Subhanahu Wa Taala kata untuk bila dia nak mencipta Adam kan, khaliqum basharan. Dia guna isim fa'il. Ini cerita dalam Quran kan. Okey. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan. Tu dia. Inni khaliqum basharan. Dia guna isim fa'il. Sesungguhnya aku yang mencipta manusia. Bukan kita terjemah yang mencipta, tapi aku akan mencipta. Dia terjemah akan mencipta. Ismul fa'il. Dia akan ada mana akan.
Inni khaliqun basharan. Terjemahnya, sesungguhnya aku akan mencipta manusia. Inni khaliqun. Dia guna ismul fa'il. Kita panggil dia ismul fa'il. InsyaAllah. Itu di antara kegunaan ismul fa'il. Di samping kita kata, ana, masalan, muallim. Saya seorang guru. Ana zahibun ilal masjid. Maksudnya apa tu? Kalau kita guna fa'il mudhari', ana azhabu, maknanya saya sentiasa pergi masjid. Ana zahabtu, fa'il madhi dah lepas. Macam mana kita nak kata saya going, sedang pergi. Jadi ana zahibun, guna isim fa'il. Itu di antara kegunaan isim fa'il di dalam bahasa Quran Karim. Itu cukup cakap insya-Allah sebagai ulang kaji. Sekarang ni kita masuk pelajaran baru. Kalau tidak ada soalan apa-apa, insya-Allah ada soalan nak tanya tak berkenaan dengan isim fa'il, ismul maf'ul? Senang sungguh insya-Allah. Ada soalan nak tanya? Tak ada ya? Tak ada insya-Allah Okey. Boleh insya-Allah tu? Boleh. Siapa ada soalan, tak ada soalan, kita pergi kepada pelajaran kita malam ni insya-Allah. Pelajaran kita malam ni kita berbincang up sikit daripada isim fa'il. Itu nama dia kata nama sifat. Kata nama sifat. Kata nama sifat ni dan juga kata nama berlebihan. Kita belajar insya-Allah apa yang dimaksudkan dengan kata nama sifat. Kata nama sifat ni adalah dipanggil di dalam istilah bahasa Arab ni panggil sifat musyabbahah ya. Kata nama sifat dipanggil sifat musyabbahah. Tak apalah, istilah itu sifat musyabbahah. Kata nama sifat. Kita nak kata kalau kita kata misal contohnya kita nak kata orang yang membaca, qara'a membaca. Orang yang membaca, reader, qari'un. Kita guna apa? Ismul fa'il. Kita nak kata kataba, menulis, katibun. Orang yang menulis. Jadi kita guna isim fa'il. Kalau kita kata allama mengajar. Kalau nak kata orang yang mengajar ataupun cikgu, teacher, kita panggil muallimun. Kita guna wazan isim fa'il. Tapi perkataan-perkataan macam tinggi, rendah, cantik, baru, apa perkataan macam tu, kita tak boleh kata yang baru. Dia tak jadi isim fa'il musyabbahah. Dia tak jadi isim fa'il. Dia biasanya digunakan perkataan-perkataan yang macam tinggi, yang menggunakan sifat, adjektif. Rendah, cantik, sebagainya tu, dia akan guna wazan lain. Dia tak akan guna wazan apa ni? Wazan ismul fa'il. Kena ingat tu, dia guna wazan sifat musyabbahah. Dia gunakan wazan sifat musyabbahah. Contohnya saya berceritakan, ramai sangat pelajar kita ni masih keliru berkenaan dengan ni, sampai universiti keliru lagi. Apa yang dimaksudkan dengan sifat musyabbahah ni gini ya. Okey, baik. Kalau kita nak kata contohnya bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arab ni, bahasa Arab ya. Okey. Okey, sebagai contoh kita katakan perkataan, kita ambil satu perkataan. Contoh ya. Perkataan bismillahirrahmanirrahim. Qara'a tadi kan? Qara'a. Itu fi'il madhi, qara'a. Fi'il mudhari' dia yaqra'u. Okey. Kita kata orang yang baca, kita sebut ini aja yang qari ni, qari'un. Ini orang yang baca, qari'un. Ini wazan ismul fa'il. Baik. Kalau besar, contohnya besar bahasa Arab ialah kabura maqtan 'indallah, kabura. Fi'il mudhari' ni ialah yakburu, besar. Orang yang besar, ini dia tak guna isim fa'il. Dia guna nama dia sifat musyabbahah. Bunyinya kabir. Ini nama dia sifat musyabbahah. Ini nama musyabbahah. Yang ini nama dia isim fa'il. Ini nama dia ismul fa'il. Okey. Yang ini nama ismul fa'il. Yang ini nama dia as-sifah al-musyabbahah.
Okey. Sifat musyabbah nama dia. Sifat musyabbah. Okey, apa beza dia macam ni? Beza dia yang atas ni membaca, menulis semua tu, nak kata penulis, pembaca, dia jadi isim fa'il. Tapi kalau besar, kecil, cantik, mudah, senang, contohnya kan dia macam sifat gitu. Dia macam sifat gitu. Membaca bukan sifat, tapi besar kecil itu sifat. Maka kalau yang perkataan-perkataan ataupun perbuatan yang macam mewakili sifat macam tu, dia akan jadi sifat musyabbahah. Dia jadi kabir. Dia tak jadi kabirun. Tak jadi. Tak jadi gitu. Tak jadi gitu. Patutnya kalau terima Melayu, nak kata orang pembaca, orang yang membaca, qara'a yaqra'u qari'un. Orang yang besar, kabura yakburu kabirun. Dia tak jadi, tak boleh. Kabirun tak ada mana. Dia kena ubah kepada sifat musyabbahah, iaitu kabirun. Maknanya yang besar tapi dalam bentuk sifat. Begitu cerita dia. Jadi beza tu atas ni ismu maf'ul fa'il, yang bawah ni adalah sifat musyabbahah. Musyabbahah ni adalah adjektif yang bermaksud sifat. Sifat yang besar, kecil, apa lagi, mudah, senang, sebagainya itu dikenali sebagai sifat. Di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam bahasa Al-Quran ni, untuk sifat dia ada pattern-pattern dia. Dia ada pattern tertentu untuk sifat ya. Kita tengok tu ada yang tertinggal pelajaran. Alhamdulillah. Baik. Jadi untuk sifat bahasa Al-Quran ini dia ada pattern-pattern dia. Ada pattern-pattern sifat dia. So kena ingat patternnya lah. Kalau jumpa pattern macam ni, jumpa bentuk macam ni, kita panggil dia sifat musyabbahah biasanya. Sifat musyabbahah. Kita terjemah dia sebagai yang bersifat, ataupun yang apa? Yang pemurah, yang cantik, yang besar, sebagainya, maka nama dia sifat. Untuk sifat, bahasa Al-Quran ini dia ada beberapa pattern. Yang terkenalnya adalah wazan fa'il. Ini wazan fa'il. Ini adalah terkenal ni. Ini adalah terkenal sebagai wazan sifat. Fa'il. Kalau jumpa perkataan contoh karim, orang yang mulia. Aziz, orang yang perkasa. Kasir, yang banyak. Qadim, yang lama. Syadid, yang kuat. Tawil, yang panjang. Kabir, yang besar. Yang besar boleh, yang tua boleh, tak ada masalah. Saghir, yang kecil. Jamil, yang indah. Jadi semua ni adalah dikenali sebagai sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Atau wazan fa'il. Itu antara wazan yang paling terkenal sifat musyabbahah, iaitu fa'il. Kena ingat, insyaAllah kalau jumpa dalam Quran wazan macam ni, dia adalah sifat musyabbahah. Dia akan bermakna yang cantik. Sama. Jadi kadang-kadang tu orang kita dia silap kan. Yang nak sebut orang pemurah, dia tahu dah ruk pemurahnya, kaf ra mim, pemurah. Dia pun guna wazan isim fa'il. Anta rajulun karim. Salah tu dari segi makna tu. Salah dari segi makna tu. Dia kata banyak, kasir. Dia nak kata besar, kabir. Sebab dia terikut dengan isim fa'il tadi tu. Jadi salah dari segi bahasanya. Ini wazan pertama. Kena ingat insyaAllah. Pattern pertama, kalau jumpa perkataan macam ni, ini adalah wazan sifat. Dia lebih kurang sama dengan segi maknanya lebih kurang sama dengan isim fa'il. Tapi kegunaan dia untuk sifat. Untuk sifat. Isim fa'il ni lebih kepada benda yang melibatkan orang lain. Baca, pembaca. Dia ada benda yang dibaca, buku. Dia pembaca. Begitu. Penulis. Sebab benda perkataan itu dia memerlukan sesuatu yang kena. Tulis buku, tulis surat sebagainya kan. Kalau perkataan itu besar, ada yang kena tak? Besar. Tak ada yang kena. Tak ada yang kena. Okey, yang besar. Buku yang besar. Tak ada siapa yang kena. Dia pembaca Al-Quran. Al-Quran yang kena. Jadi yang kena tu dia panggil isim fa'il. Kalau yang memerlukan sesuatu yang kena, maka kalau yang berbentuk sifat tu kita panggil sifat musyabbah. Okey, insya-Allah. Boleh tu insya-Allah tu. Wazan pertama namanya fa'ilun. Karim, aziz, kasir, qadim, syadid,
tawil, kabir, saghir, jamil. Semua tu nama dia sifat musyabbahah Itu antara wazan yang paling terkenal. Sebab tu saya letak kat sini ada 4 bar kat sini kan. Menunjukkan dia ni terlalu kerap digunakan. Baik. Wazan yang kedua yang selalu digunakan sebagai sifat ini ialah bunyinya fa'ilun. Fa'ilun. Dia macam tu. Fa'ilun. Cepat-cepat gitu ya. Bukan fa'il madhi ni. Kalau makan fa'il madhi, fa'ilah kan. Ini fa'ilun. Dia ada tanwin. Fa'ilun. Okey. Contohnya hayyun. Hayyun, mayyitun. Semua itu dia daripada wazan ni. Fa'ilun ni. Sebab dia ada sabdu ya ni kan. Jadi ya double tu. Ya pertama bagi bawah, ya kedua bagi depan ni. Sebenarnya. Jadi hayyun yang hidup. Farihun yang gembira. Nakhirun. Tengok makna apa nakhirun kan. Wajilun. Asifun. Ashirun. Fakihun. Semua itu adalah apa nama ni, wazan isim fa'il. Dari segi maknanya hayyun yang hidup. Farihun yang gembira. Nakhirun yang lebu, yang hancur lebu tulang. Wajilun yang ketakutan. Asifun yang menyesal. Ashirun yang terlalu jahat. Fakihun yang gembira. Tengok tu, ini semua adalah wazan isim fa'il. Isim fa'il pula. Wazan sifah musyabbahah. Okey. Okey, af'al. Ada juga wazan dalam bentuk af'al. Wazan sifat yang bentuk af'al. A'raj. Contohnya. A'ma. A'raj ni ialah orang yang tempang, orang yang tak dapat berjalan dengan tegak, dia panggil a'raj dalam bahasa Arab ya. Dalam Quran dia kata orang yang walaysa 'alal a'raji harajun. Orang yang kaki yang tempang tak ada perang, tak ada masalah. Itu alasan dia tak boleh pergi perang. Itu dia. Okey, a'raj. A'ma, buta. Abtar, putus. Kaki terputus ke tangan terputus. Abtar. Ahwa apa maksud ahwa? Hitam maksudnya ahwa ni. Wallahu a'lam. Tengok balik ya Qurannya, insya-Allah. Aswad hitam confirm hitamnya. Abyad putih. Semuanya ini adalah wazan af'al. Warna-warna keseluruhannya, warna-warna yang original lah, hitam, putih, kuning kan. Dia ikut wazan af'al. Tergolong di kalangan sifat musyabbahah. Kena ingat tu insya-Allah. Ada satu wazan lagi tapi kurang terkenal, tapi ada dalam Quran, contohnya fa'lan. Yang bersifat fa'lan. Ghadban yang kemarahan. Hairan yang kehairanan, yang confused, hairan. Zam'an yang gembira, yang zam'an ni yang haus. Ar-Rahman yang pemurah. Semua tu wazan fa'lan. Dan satu wazan lagi yang timbul ialah fa'alun. Contohnya hasanun, ghadaqun. Tak banyak lah yang ni. Tapi yang paling banyak sekali digunakan di dalam Quran ialah 3 yang pertama ni. Satu fa'ilun, satu fa'ilun, satu af'alu. Ini dikenali sebagai sifat. InsyaAllah. Okey, sifat musyabbahah. Nak tak nak kan kita, kalau terjemah Melayu ni kita kata nak kata orang tu yang buat, dia orang yang gembira. Kadang-kadang tu kita tersilap. Kita kata ismul fa'il. Huwa farihun. Tak boleh. Dia kena huwa farihun. Kena cepat macam tu. Kena macam tu ya. Wazan apa dia? Wazan ismul, bukan semua apa dia? Sifah musyabbahah. Itu. Jadi insya-Allah. Jadi di dalam kamus kita pun kita tak senaraikan sifat musyabbahah ni. Cuba tengok perkataan contohnya karim. Tengok karim. Cuba tengok perkataan karim. Macam mana kita senaraikan di dalam perkamusan kita. Okey, jom tengok kata karim. Kaf ra mim. Sama-sama insya-Allah. Kaf ra mim. Okey, sama. Kaf ra mim.
Kaf ra mim. Muka surat apa? Kaf ra mim. Kaf ra mim. Okey. Siapa ada buku tu? 175. 175 ya. 175. Okey. Kebetulan ni saya masukkan ni. Alhamdulillah. Ada kat sini kan? Ada kat sini. Alhamdulillah. Saya masukkan, tak apa. Ada setengah perkataan saya tak masukkan. Akrama, ini perbuatan dia. Karrama, ini perbuatan dia juga. Jadi orang yang baik, orang yang mulia, dia panggil karim. Ini adalah sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Biasa kita letak dalam kamu kita, alhamdulillah. Yang kat sini pun ada juga. Contohnya kalau banyak, kasir. Ini adalah sifat musyabbahah. Kadang-kadang tu kita kena letak sifat musyabbahah tu. Sebab sifat musyabbahah ni dia ada 4 wazan. Kita tak tahu mana satu wazan yang digunakan. Jadi dia ada 4-5 wazan yang terkenal ni kan. Jadi kita tak tahu. Jadi nak tak naknya kamus kena bagi tahulah. Kalau banyak, banyak, kasara, banyak, nak kata orang yang banyak, sebut kasir. Kabir, kabara, orang yang besar, kabir. Gitu, kena sebutlah. Okey. Itu nama dia ismul sifat musyabbahah. Kalau akrama, memuliakan, orang yang mulia, karim. Begitu, kena sebut. Jadi tak ada masalah. Tapi kalau perkataan macam ni, kazaba. Kazaba. Contohnya kan, saya tak letak kat sini, orang yang dusta, orang yang bohong. Macam mana kita nak buat orang yang berbohong? Macam mana kita nak kata orang yang berbohong? Kazib. Kena sebut. Orang yang berbohong disebut kazib. Kalau kazzaba, orang yang menuduh orang berbohong. Macam mana disebutnya? Mukazzib. Orang yang mukazzib. Itu masih lagi terkurung dalam isim fa'il dan ikut wazan original. Manakala perkataan yang macam betul sifat gitu, dia akan jadi wazan sifat musyabbahah yang 5-6 ni kan. Fa'ilun, fa'ilun, af'alu, fa'alan, fa'alu. Apa pun kita kena rujuk kamus lah. Rujuk kamus ya. InsyaAllah. Contohnya, contoh lagi kalau kafara. Kalau kafara tadi. Kasyafa. Kasyafa contohnya. Yang menghilangkan, yang menyingkapkan. Macam mana kita nak kata yang menghilangkan, yang menyingkapkan? Tambah mim. Tambah mim. Tambah mim tu untuk wazan nombor 2 sampai nombor 9 saja. Kalau wazan nombor 1 tak payah tambah mim, tambah apa? Tambah alif. Kashifun. Kashifun. Naam. Kalau kashifa walaysa laha min dunillahi kashifah. Kashifun. Okey, yang menyingkapkan atau yang menghilangkan, kashif. Okey. Kazama. Tak apa, kita ambil perkataan lain. Perkataan yang senang sikit. Perkataan yang senang. Okey. Kallama. Okey, kallama. Kallama. Okey. Bercakap. Macam mana nak kata orang yang bercakap? Mukallim. Mukallim. Letak kamu. Sebab dia dah campur wazan nombor 2, 3 dah tu. Kalau takallama. Macam mana kita nak kata? Mutakallim. Orang yang bercakap. Mutakallim. Mana sebut dia tu? Mutakallim. Okey, jadi kita ambil contoh-contoh lain. Lagi. Perkataan apa ya? Okey, kita ambil perkataan contoh. Ustaz. Ya. Sifat musyabahah. Dia tu isim Isim lah. Dan kita dah lepas ni kita dah tak bicara berkenaan dengan tu lagi lah. Kita sekarang bicara berkenaan dengan isim je. Fa'il itu dah tinggal dulu, insya-Allah. Ustaz. Ya. Kalau isim yang wazan 3 dan 4 tu saya keliru sebab dia bukan tanwin ya. Tak ada tanwin. Yang mana 3? 3 dan 4? 3 dan 4 tu
Satu ada tanwin, satu tak ada. Tak, maksud saya kalau Ustaz tutup yang muka surat sekarang ni, yang belakang tu, yang tu, wazan 3 dan 4 tu dia tak ada tanwin. Walaupun dia isim. Oh, ini 3 dan 4 ni. Dia tak ada tanwin ya. Sebab ini kita panggil nanti, kita akan baca kemudian dia. Dia nama dia mamnu' minas sarfi. Dia panggil, maksudnya dia tidak boleh tanwin. Perkataan yang tidak boleh tanwin. Di antara perkataan yang tak ditanwinkan tu ialah wazan af'alu, wazan fa'lan, dan dua tu wazan tu. Antara dua wazan untuk sifat musyabbahah tu tak ditanwinkan. Dia tak boleh tanwinkan. Dia tak boleh tanwin. Dia kalau tanwin salah sebab dia panggil mamnu' minas sarfi. Bermaksud dia tak boleh ditanwinkan. InsyaAllah. Gitu. Kaedah dia gitu. Untuk dua kaedah ni lah. Dia tak boleh tanwinkan kan. Yang lain tu tanwin. Yang ni tak. Yang a'raju tu. Dia macam bentuk fi'il mudhari'. Tak, bukan. Itu sifat musyabbahah, raju. Itulah, tapi tengok bentuk dia macam fi'il mudhari'. Macam fi'il mudhari'. Boleh keliru jadi fi'il. Tak keliru, dia tak keliru, dia tak keliru. Quran ya. Walaysa 'alal a'ma, laisa 'alal a'ma harajun. Bila dia dalam Al-Quran tu dia ada alif lam lah. Bila ada lam tu tak keliru lah. Gitu. Tak keliru lah. Ini contohnya. Ini. Laisa 'alal a'ma harajun. Al-a'ma kan? Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun. Jadi ini tengok tu. Dia punya sifat musyabbah kat sini. Al-a'ma, orang yang buta. Al-a'raj, orang yang tempang ni, kaki dia tak dapat jalan betul sebagainya. Al-marid, ini adalah sifat musyabbah, orang yang sakit. Marid, ini wazan nombor 1 je. Wazan fa'il, orang yang sakit. Marid, a'raj, a'ma, semua ini adalah wazan untuk sifat musyabbahah. Laisa 'alal a'ma harajun. So kita kena tahu makna dia Makna dia dah wazan ni sikit lah. Wazan ni sikit. Baru kita boleh bezakan dia. Tahu wazan lah. Tahu wazan ni sikit, wazan dan juga makna. Okey, kalau misalnya kita cari jumpa dalam kamu, contohnya jumpa dalam kamu kita apa? Maradon kan, marido, sakit. Jadi marido maknanya kita tahulah bentuk ni, maksudnya orang yang, sifat orang yang sakit, adjektif. Al-marid, adjektif. Dia adalah adjektif. A'raj, orang yang tempang. Ini adalah ayat yang berkenaan dengan orang OKU. Dalam Quran sebut lama dah orang OKU ni, orang buta, orang yang tempang, orang yang sakit tu tidak ada masalah kalau tak dapat keluar untuk berjihad. Dia cerita sebab tu banyak ni kan. Okey. Jadi jelas insya-Allah tu. Ini namanya wazan-wazan sifah musyabbahah. Bila kita baca Quran kita akan nampak macam ni, itu bersifat musyabbahah lah insya-Allah. Okey, boleh tu. Ada tanya apa-apa tentang sifat musyabbahah? Dia banyak ke dalam Al-Quran, Ustaz? Banyak dalam Quran, banyak. Banyak Al-Quran. Kalau kita tak keliru, kadang terkeliru. Ingatkan fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Ingatkan dia boleh berkeliru lah. Macam hasanun ni kan, maksud baik ada tanwin, katakan. Tahulah dia itu isim kan. Yang baik hasanun, ghadaqun, gitu. Jadi itu dia wazan-wazan sifat musyabbahah. Dikenali sebagai sifat musyabbahah sebab sifat yang menyerupai isim fa'il. Dia menyerupai sampai sama. Tapi dia digunakan untuk perkataan yang bentuk adjektif. Yang besar, yang warna, yang besar sifat orang, warna dan sebagainya, dia menggunakan sifat musyabbahah. Dalam Quran banyak tak? Banyak dalam Quran. Kalau banyak.
Jadi minggu depan insya-Allah kita akan masuk pelajaran kita yang ni lagi. InsyaAllah kita akan belajar pula kata nama berlebihan. Hari ni malam ni kita belajar kata nama sifat. Bentuk-bentuk kata nama sifat yang ada dalam Quran macam ni. Okey, insya-Allah. Di dalam Al-Quranul Karim, dalam Asma'ul Husna biasanya dia dipenuhi dengan sifat musyabbahah dan juga isim fa'il dan juga sirah mubalaghah ataupun nama yang berlebihan. Ya, nanti kita akan baca insya-Allah. Nanti minggu depan saya akan tunjukkan Asma'ul Husna dan kita akan cuba. Yang ni sifat musyabbahah, yang ini ismul fa'il, yang ini sirah mubalaghah. Jadi 3 benda yang penting di dalam mempelajari benda ni. Yang pertama isim fa'il, sifat musyabbahah, sirah mubalaghah. 3 ni istilah bahasa Arab kan. Maksudnya yang pertama nama pelaku, ismul fa'il, lepas tu dia ada lagi sifat musyabbahah, nama sifat, yang ketiga nama sirah mubalaghah, nama berlebihan. Kita akan belajar 3 ni insya-Allah. Dalam minggu depan kita akan sentuh sikit nama sifat berlebihan insya-Allah. Jadi malam ni kalau kita dapat yang 3 ni, alhamdulillah. Fa'ilun, af'alu, fa'alan, fa'alun. Dapat 5 bentuk ni insya-Allah. Tapi yang paling glamour sekali adalah fa'ilun. Lepas tu fa'ilun. Yang bawah ni kurang dijumpai dah. Tu dia. Apapun kalau jumpa tu kena perhatikan dia hanyalah isim sifat musyabbahah biasanya. Jadi saya ingat kita cukup untuk malam ni insya-Allah. Cukuplah untuk malam ni, kita jumpa sampai sejam lah, 50 minit insya-Allah. Jadi kita sambung minggu depan. Kita mempelajari pula namanya sirah mubalaghah ataupun dikenali sebagai kata nama berlebihan. Macam mana berlaku kata nama berlebihan dalam bahasa Al-Quran insya-Allah. Ada soalan nak tanya berkenaan dengan ni? Kata nama sifat malam ni, sifat musyabbahah. Boleh insya-Allah ya? Okey insya-Allah. Syukran jazilan wa naltaqi bi idznillah taala fil usbu'il qadim. Syukran.